Hai, selamat sejahtera kepada pelajar-pelajar yang dikasihi sekalian. Okay, bersama saya Cikgu Siti Nazatul Shihar. Hari ini, Cikgu akan membincangkan bersama pelajar bab 3 sistem persamaan. Apa yang akan dipelajari dalam tajuk ini? Okey, sebenarnya ada dua subtopik, iaitu yang pertama sistem persamaan linear dalam 3 pemboleh ubah dan yang kedua persamaan serentak yang melibatkan satu persamaan linear dan satu persamaan tak linear. Tapi dalam video kali ini, cikgu hanya akan membincangkan mengenai sistem persamaan linear dalam 3 pemboleh ubah. Sebelum kita mulakan kelas, jom kita lihat standard pembelajaran bagi tajuk ini. Yang pertama, memerihalkan sistem persamaan linear dalam 3 pemboleh ubah. Yang kedua, menyelesaikan sistem persamaan linear dalam 3 pemboleh ubah. Dan seterusnya, menyelesaikan masalah yang melibatkan sistem persamaan linear dalam 3 pemboleh ubah. Okey, sekarang kita lihat apakah yang dimaksudkan dengan sistem persamaan linear dalam 3 pemboleh ubah. Okey, cikgu nak kamu perhatikan pada persamaan yang diberi di slide ini. Okay, kita ada 3 jenis persamaan. Yang pertama, X tambah Y tambah 2Z sama dengan 13. Yang kedua, 2X tambah 2Y tambah Z sama dengan 17. Dan yang ketiga, 3X tambah 3Y tambah 2Z sama dengan 27. Okey, kita tahu persamaan yang dibentuk ini adalah persamaan linear. Kenapa? Sebab persamaan linear ialah persamaan dengan kuasa pemboleh ubahnya ialah 1. Okey, jika kita perhatikan di sini, bagi setiap pemboleh ubah iaitu X, Y dan juga Z, semuanya mempunyai kuasa pemboleh ubah 1. Jadi kita sebut dia adalah sistem persamaan linear. Okey, 3 pemboleh ubah ini merujuk kepada nilai X, nilai Y dan nilai Z. Okey, jadi bila kita gabungkan ketiga-tiga persamaan ini, inilah yang kita namakan sistem persamaan linear dalam 3 pemboleh ubah. Okey, jadi dekat sini kita boleh tengok kat sini rumus umum ataupun formula umum bagi persamaan linear dalam 3 pemboleh ubah ialah AX tambah BY tambah CZ sama dengan D dengan keadaan A, B dan C bukan sifar. Okey, dan seterusnya kita tengok apa persamaan ataupun perbezaan bagi kedua-dua sistem persamaan linear sama ada dalam 2 pemboleh ubah atau 3 pemboleh ubah apabila kita lukis pada satah geometri. Okey, biasanya bila melibatkan persamaan linear dalam 2 pemboleh ubah, bila kita lukis dalam satah geometri, apa yang kita dapat? Okey, kat sini kita ada paksi Y. Kat sini kita ada paksi X. Okey, seterusnya kita akan ada satu garis lurus. Okey, cikgu gariskan di sini di mana garis lurus itu katakan adalah AX tambah BY sama dengan C. Okey, ini adalah bentuk biasa yang kita lihat pada satah ya, pada satah yang melibatkan persamaan linear dalam 2 pemboleh ubah. Okey, bagaimana pula dengan persamaan linear dalam 3 pemboleh ubah? Okey, kita tahu 3 pemboleh ubah yang melibatkan X, Y dengan Z. Jadi di sini akan ada 3 paksi. Okey, paksi pertama kita boleh lukis Y di sini. Okey, paksi pertama Y di sini. Okey, paksi kedua, okey, paksi X di sini. Dan paksi ketiga dia ke arah begini. Okey, kat sini cikgu labelkan sebagai Z. Okey, paksi ini pun boleh berubah jugalah. Sama ada X di atas, Y di bahagian bawah dan seterusnya sebab dia dalam bentuk 3 dimensi. Okey, jadi macam mana graf yang terhasil itu? Okey, bagi persamaan linear, garis yang terhasil itu dia akan melalui paksi Y dan paksi X, juga melalui paksi Y dan paksi Z.
Okey, maaf ya, garisnya agak tidak lurus ya. Okey, dan seterusnya paksi Y dan paksi Z dan paksi X. Jadi kita akan nampak kat sini, dia akan membentuk secara 3D, begini. Ini adalah garis lurus dalam sistem persamaan linear dalam 3 pemboleh ubah. Seterusnya, apabila kita menyelesaikan satu sistem persamaan linear dalam 3 pemboleh ubah, ada 3 kemungkinan jawapan yang kita akan dapat. Yang pertama, satu penyelesaian, di mana satah-satah bersilang hanya pada satu titik sahaja. Jadi kita akan dapat nilai satu nilai X, dan satu nilai Y, dan juga satu nilai Z. Yang kedua, penyelesaian tak terhingga di mana satah-satah bersilang pada satu garis lurus. Kita akan dapat banyak koordinat. Penyelesaian banyak nilai X, banyak nilai Y dan banyak nilai Z. Yang ketiga, tiada penyelesaian di mana satah-satah ini tidak bersilang. Dan kita tak akan ada jawapan lah, nilai akan dapat sifar sahaja. Untuk menyelesaikan sistem persamaan linear dalam 3 pemboleh ubah, sebenarnya sama seperti penyelesaian sistem persamaan linear dalam 2 pemboleh ubah. Iaitu kita ada 2 kaedah yang di sini. Kaedah yang pertama ialah kaedah penghapusan dan kaedah yang kedua ialah kaedah penggantian. Dalam slide seterusnya, cikgu akan tunjukkan macam mana nak selesaikan soalan menggunakan kaedah penghapusan dan juga kaedah penggantian. Seterusnya, jom kita lihat bagaimana menyelesaikan soalan yang melibatkan sistem persamaan linear dalam 3 pemboleh ubah menggunakan kaedah penghapusan. Di sini pelajar diberi 3 persamaan. Persamaan yang pertama ialah 4x tolak 3y tambah z sama dengan negatif 10. Kemudian kita ada persamaan yang kedua iaitu 2x tambah y tambah 3z sama dengan 0. Dan juga kita ada persamaan yang ketiga iaitu negatif x tambah 2y tolak 5z sama dengan 17. Jadi kaedah penghapusan ini, yang pertama kita kena pilih dua persamaan dahulu. Kita cuba selesaikan dua persamaan dahulu. Dalam kes ini, cikgu akan ambil persamaan yang di atas, iaitu persamaan yang pertama dan persamaan yang kedua. Dalam persamaan ini, kita pilih satu pemboleh ubah yang kita cuba hapuskan. Kita ada 4x, di bawah kita ada 2x, cikgu akan cuba hapuskan x dahulu. Jadi apa yang kita buat, kita kena samakan dulu perkali bagi x tersebut. Yang atas 4x, yang bawah 2x. Jadi yang bawah tu persamaan yang kedua, cikgu akan darab dengan 2 untuk dapatkan perkali yang sama. Bila kita darab yang 2, 2 darab 2, kamu akan dapat 4x. Tambah 2y tambah 6z sama dengan 0. Jadi kat sini kita dah ada persamaan baru. Dan bila tulis balik ini adalah persamaan baru. Cikgu tulis sebagai persamaan yang keempat lah. Dan kita tulis balik persamaan yang pertama tadi. 4x tolak 3y tambah z sama dengan negatif 10. Ini persamaan yang pertama tadi. Sekarang kita cuba hapuskan x tersebut. Caranya, kita tolakkan persamaan 1 daripada persamaan 4. Persamaan 4 tolak persamaan 1. Bila cikgu tolak kat sini, apa yang cikgu dapat? 4x tolak 4x, sifar. Tak adalah. 2y tolak negatif 3y. Jadi bila kita kira, kita akan dapat 5y. Seterusnya 6z. Kat sini tambah dulu ya. 6z tolak z, kita akan dapat 5z. 0 tolak negatif 10, kamu akan dapat 10. Jadi kita dah ada persamaan yang melibatkan y dan z sahaja. Seterusnya pilih lagi dua persamaan yang lain untuk kita hapuskan dan kita dapatkan perkali ataupun pemboleh ubah yang sama.
kita nak dapatkan Y dengan Z juga. Okey, dalam kes ini cikgu akan pilih lagi dua persamaan, iaitu persamaan 2 dengan persamaan 3. Okey, cikgu akan pilih lagi dua persamaan. Okey, persamaan 2 dan juga persamaan 3. Sekejap ya. Okey. Okey, persamaan 2 dengan persamaan 3 di sini. Okey, perkali bagi X ialah 2X. Yang di bawahnya negatif X. Jadi, persamaan 3 tersebut, cikgu akan darab dengan 2. Untuk dapatkan perkali yang sama. Okey, kita darab dengan 2. Kat bawah ni kita dapat negatif 2X. Okey, tambah 4Y. Okey, tolak 10Z. Sama dengan 17 darab 2 adalah 34. Okey, dan kat sini kamu tengok ya, bagi persamaan 2 dan persamaan yang baru ni. Okey, cikgu letak kat sini sebagai persamaan yang kelima. Okey, persamaan kelima dengan persamaan kedua, okey, perkali dia boleh dihapuskan sekarang. Jadi apa yang kita buat sekarang, okey, kita ambil persamaan yang kedua, okey, kita akan tambah dengan persamaan yang kelima. Okey, jadi persamaan kedua, sekejap ya. Cikgu tulis balik dulu persamaan yang kedua tadi. 2X tambah Y tambah 3Z sama dengan 0. Okey, ini persamaan yang kedua tadi. Jadi kalau kita nak hapuskan negatif dengan positif, apa yang perlu buat? Kita perlu tambah. Sebab dia punya berbeza ya kat depan tu. Positif dengan negatif. Okey. Jadi 5 tambah 2. Okey. Jadi apa yang kita dapat kat sini? Okey, cikgu tambah. Okey, kat sini cikgu nak tambah. Negatif 2X tambah 2X, kita akan dapat sifar lah. Okey, 4Y tambah Y, kita akan dapat 5Y. Okey, seterusnya, negatif 10Z tambah 3Z, kita akan dapat negatif 7. Okey, negatif 7Z. Okey, dan 34 tambah 0, kita akan tambah sifar ya, kita akan dapat 34. Okey. Dekat sini kita dah ada dua persamaan baru yang mana melibatkan dua pemboleh ubah sahaja. Jadi apa yang boleh kita buat kat sini? Kalau kamu perhatikan di sini ada dua persamaan yang baru dihasilkan. Okey, dekat sini cikgu labelkan dia sebagai persamaan 6 dan juga persamaan 7. Okey. Kedua-dua persamaan 6 dan 7 ini ada dua pemboleh ubah iaitu Y dengan Z. Jadi, apa yang kita boleh buat? Okey, cikgu tulis balik ya kat sini. 5Y tambah 5Z sama dengan 10. Okey, yang bawah dia 5Y tolak 7Z sama dengan 34. Okey, kita dah ada dua pemboleh ubah. Ini adalah persamaan dengan persamaan 6. Ini adalah persamaan 7. Okey. Jadi kita dah ada dua pemboleh ubah. Jadi kita boleh hapuskan pemboleh ubah Y tersebut sebab 5Y. Dua-dua pun 5Y. Jadi 6 di sini boleh tolak dengan 7. Okey, persamaan 6 tolak persamaan 7. Okey, apa yang kita dapat kat sini? Okey, 5Y tolak 5Y sifar lah. Okey, positif 5 tolak negatif 7. Kita akan dapat 12Z. Okey, kat sini 10 tolak 34 akan dapat negatif 24. Dan kita tengok kat sini nilai Z yang kita dapat adalah negatif 24 bahagi 12 iaitu negatif 2. Okey, kita sudah dapat nilai untuk Z. Okey, seterusnya apa yang kita boleh buat? Kita cari nilai Y. Kita cari nilai Y pula. Sebab dia kita dah ada nilai Z kan? Kita masukkan. Okey. Gantikan. Z sama dengan negatif 2 ke dalam mana-mana persamaan
antara 5 ataupun persamaan 6 ataupun persamaan 7 yang di atas tu. Okey, katakan cikgu nak gantikan dalam persamaan 6. Okey, jadi kat sini 5y tambah 5. Okey, z cikgu gantikan dengan negatif 2 sama dengan 10. Okey, kita cuba selesaikan di situ. Kita ada 5y. Okey, kat sini negatif 10. Okey, sama dengan 10. Okey, 5y sama dengan 10 tambah 10. Kamu akan dapat 20. Y sama dengan 4. Okey, Y sama dengan 4 dekat situ. Okey, seterusnya kita selesaikan Z pula. Okey, kita dah ada kita selesaikan X pula. Kita dah ada nilai Z, kita dah ada nilai Y. Kita gantikan kedua-duanya ke dalam mana-mana persamaan daripada soalan. Katakan cikgu nak gantikan dalam persamaan 1. Okey, cikgu nak gantikan Z sama dengan negatif 2 dan Y sama dengan 4. Okey, ke persamaan pertama. Okey, persamaan yang pertama. Jadi kita gantikanlah 4x tolak 3. Okey, Y tadi kita dapat ialah 4. Okey, tambah Z kita adalah negatif 2 sama dengan negatif 10. Nah, okey, kita cuba pemudahkan. 4x tolak 12 tolak 2 sama dengan 10. Okey, seterusnya kita ada 4x sama dengan 10 tambah 12 tambah 2. Kamu akan dapat 4. Okey. Okey, jadi x kita nilainya adalah 1. Okey, jadi daripada jawapan yang kita dapat ini, Z sama dengan negatif 2, Y sama dengan 4, X sama dengan 1 ialah penyelesaian kepada sistem persamaan linear. Seterusnya, jom kita lihat macam mana kita nak selesaikan sistem persamaan linear dalam 3 pemboleh ubah menggunakan kaedah penggantian. Okey, jadi kita lihat dulu persamaan yang diberi. Okey, yang pertama 3x tolak y tolak z sama dengan negatif 120. Okey, yang kedua kita ada y tolak 2z sama dengan 30. Okey, yang ketiga kita ada x tambah y tambah z sama dengan 180. Okey. Bila kita menggunakan kaedah penggantian, kita letakkan target. Okey, pemboleh ubah yang mana yang kita cuba selesaikan dahulu? Okey, dalam kes ini, katakan cikgu nak cuba selesaikan pemboleh ubah x dahulu. Okey, bila cikgu nak cuba cari nilai x, apa yang cikgu perlu buat? Cikgu perlu cari y dan juga z dalam sebutan x. Okey, maksudnya bila y itu dalam sebutan x, z itu dalam sebutan x, kita gantikan dalam persamaan. Jadi kita boleh cari nilai x tu berapa. Okey, cuba tengok ya. Kalau kamu tengok dekat sini, dalam persamaan yang kedua dia ada 2 pemboleh ubah saja. Y tolak 2z sama dengan 30. Okey, y tu cikgu nak z tersebut yang belakang z tersebut cikgu nak jadikan dia sebagai pemboleh ubah dalam sebutan x dan juga y. Okey, cikgu akan mulakan dengan persamaan yang pertama. Okey. Daripada persamaan yang pertama, okey, cikgu akan gantikan ataupun 3x tolak y tolak z sama dengan negatif 120. Okey, cikgu akan cuba cari z dalam sebutan x dan y dulu. Okey, bila kita susun balik, kita dapat 3x tolak y tambah 120. Okey, hanya pindahkan tempat antara z dengan 120 tu sebab dua-dua negatif. Okey, jadi kita dapat persamaan yang keempat. Okey, jadi persamaan yang keempat ini cikgu akan gantikan ke dalam persamaan yang kedua. Gantikan 4 ke dalam 2. Okey, jadi bila kita gantikan, kita tukar sahaja nilai z tersebut dengan 3x tolak y tambah 120.
Okey, sama dengan kat sini 30. Okey, jadi kita cuba jadikan sekarang kita dah ada X dengan Y kan? Kita cuba jadikan Y itu dalam sebutan X sahaja. Okey, pemudahkan. Y tolak 6X. Okey, kat sini tambah 2Y tolak 240. Okey. Kemudian kat belakang ni dapat 30. Okey, jadikan Y dalam sebutan X. Okey, jadi kat sini kita cuba selesaikan. 30 tambah 240 kita ada 270. Okey. Okey, kat sini kita ada tambah 6X. Okey, kalau boleh pemudahkan, cuba pemudahkan supaya kita lebih senang kita nak ganti nilai nanti. Okey. Jadi kita akan ada 90 tambah 2X. Okey, kita pemudahkan dia. Kita ringkaskan dia. Okey, seterusnya kita dah ada Y dalam sebutan X. Okey, jadi Z pun dalam sebutan X dan Y. Okey, dan sekarang kita gantikan. Okey, cikgu labelkan sebagai 5 ya. Cikgu gantikan 4 dan 5 ke dalam persamaan yang ketiga yang belum kita guna lagi. Okey, apa yang berlaku kat sini? X kita kekalkan. Okey, Y sekarang kita ada 90 tambah 2X. Okey, dan kemudian kita tambah Z. Z kita ada 3X tolak Y. Okey, Y tersebut kita boleh ambil Y daripada persamaan yang kelima. Okey, kita gantikan dengan 90 tambah 2X. Okey, dan tambah 120. Okey, sama dengan 180. Okey. Jadi kamu nampak ya kat sini nilai gantikan persamaan yang keempat tadi. Z sama dengan 3X tolak Y tambah 120. Okey, cikgu gantikan dalam persamaan. Dan nilai Y tersebut cikgu gantikan menggunakan persamaan yang kelima. Okey. Jadi, sekarang dalam persamaan kita semua tinggal X sahaja. Jadi kita cuba selesaikan. Okey, kita dapat kat sini kita susun semula. Kita ada X tambah 2X tambah 3X tambah kat sini tolak ya, tolak 2X tolak 2X. Okey. Jadi sebelah kanan kita tuliskan nombor 180. Okey, tolak 90. Kita ambil 90 yang di depan tu. Kemudian kita tambah lagi 90. Kita tolak 120. Okey. Jadi yang kat depan tu kita selesaikan. Kita akan dapat dalam berapa X tu? 4X. 4X sama dengan yang di belakang tu. Okey, kamu selesaikan. Guna kalkulator pun boleh. Kamu akan dapat 60. Jadi X sama dengan 15. Okey, kita dah dapat jawapan X sama dengan 15 di situ. Jadi apa yang kita boleh buat seterusnya? Kita gantikan nilai X ini dalam persamaan. Kita tengok kat sini. Dalam nilai dalam persamaan yang kelima. Okey, kita gantikan X sama dengan 15 ke dalam persamaan yang kelima. Okey, jadi kita ada Y sama dengan 90 tambah 2X, iaitu 2 darab 15. Y kita cuba selesaikan dapat 120. Okey, kita dah dapat nilai untuk Y. Okey, dan seterusnya selesaikan lagi. Kita gantikan juga ke dalam persamaan yang keempat. Okey, kat sini kamu perlu gantikan 2 lah. Okey, gantikan X sama dengan 15 dan Y sama dengan 120 ke dalam persamaan yang keempat tadi.
Okey, kita ada Z sama dengan 3X iaitu 15. Okey, tolak 120 tambah 120. Okey, jadi Z kita dapat 45. Okey, selesai menggunakan kaedah penggantian untuk mencari nilai X, nilai Y dan nilai Z. Jom kita imbas kembali apa yang telah kita pelajari dalam topik ini, iaitu topik 3 sistem persamaan, di mana cikgu telah menerangkan kepada pelajar persamaan yang melibatkan sistem persamaan linear dalam 3 pemboleh ubah. Okay, kita boleh tulis dalam bentuk persamaan umum, iaitu AX tambah BY tambah CZ, okay, sama dengan D, di mana A, B, C ialah pemalar dan X, Y, Z ni adalah pemboleh ubah. Okay, nilai A, B dengan C tidak boleh sama dengan sifar. Kalau salah satu nilai sama dengan sifar, dia tidak akan membentuk sistem persamaan linear dalam 3 pemboleh ubah. Okey, kita boleh selesaikan sistem persamaan linear ini menggunakan 2 kaedah, iaitu kaedah penghapusan dan juga kaedah penggantian. Okey, dan penyelesaian yang kita akan dapat ada 3 jenis, iaitu penyelesaian tidak terhingga, tiada penyelesaian ataupun satu penyelesaian. Okey, itu sahaja untuk video kali ini, dan bagi siri yang seterusnya, jangan lupa teruskan menonton. Terima kasih, sehingga berjumpa lagi.